Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من أعدانا اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kurniaannya dan limpah rahmat dan nikmatnya kepada kita yang begitu banyak ia tak dapat kita bilangkan. Maka dengan nikmat Allah Taala kita hari ini sesama dapat kembali semula pada majlis ilmi di sesama mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita masih lagi sambung pelajaran kita hubungan dengan pengurusan jenazah yang mana kita telah lalu dulu hubungan dengan kapan mayat dan kita telah selesai kapan mayatnya dan kita telah tahu lebih kurang hubungan dengan cara kapan mayat. Alhamdulillah, maka hari ini insyaAllah kita ada sikit sebanyak lagi perkara yang ada hubungan dengan kapan mayat tu, perkara yang ada hubungan sikit sebanyak dengan kapan mayat yang agak kita tu perlu tahu dan ada maklumat pada kita bersama insyaAllah. Maka antaranya dalam muzakirah kita yang ketiga ni dalam muka 12 beberapa perkara yang berhubungan dengan kapan. Beberapa perkara yang ada hubungan dengan kapan mayat yang mana agak kita tu perlu tahunya. Yang pertama, kapan kanak-kanak. Kapan kanak-kanak, kapan mayat kanak-kanak ni. Bagaimana kapan mayat kanak-kanak? Ada setengah pendapat ulama bahawa kapan kanak-kanak itu ada berlainan daripada dewasa, daripada agak tua. Ada setengah pendapat ulama. Ini sebagai pendapat untuk kita tahu. Hak biasanya supalah. Jadi hak biasa supa. Kapan kanak-kanak dengan agak tua tu supa. Tapi ada juga pendapat ulama yang berpendapat ada berlainan antara kanak-kanak dengan orang tua. Ada sikit. Zamannya kita maklumat.
Jadi apa yang kita biasa buat, kita buat supaya tua lah. Contohnya jadi maklumat oleh kita dapat tahu. Gapo dia? Dia kata kanak-kanak tu ada berlainan daripada orang dewasa, daripada orang tua tu. Gapo dia? Yang pertama, alif, sekiranya mayat itu kanak lelaki yang berumur kurang daripada 7 tahun, maka kapannya dengan 1 lapisan kain kapan sahaja, ataupun dengan 3 lapisan. 3 lapisan supaya ramai-ramai dia. Jadi maknanya pendapat pertama, pendapat yang berlainan ni katanya ia beza antara kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Kalaulah kanak-kanak itu umur tak sampai 7 tahun. Umur tak sampai 7 tahun. Katanya sekiranya mayat itu kanak lelaki yang berumur kurang daripada 7 tahun, kurang daripada 7 tahun. Budak lelaki, budak yatim, ia umur tak sampai 7 tahun, maka kapannya dengan 1 lapisan kain kapan saja. Boleh kapan selapis ya. Tak kena 2, tak kena 3 dak. Itu satu. Atau dia boleh pilih, ataupun dengan 3 lapisan. Maknanya boleh. Dia nak kapan selapis pun boleh, 3 boleh. Kalau 3 tu sepakat ramai-ramai dah lah, tak ada apa dah lah. Dia. Hak bezanya selapis dia. Itu kalau kanak lelaki. Yang kedua, sekiranya mayat itu kanak perempuan yang berumurnya kurang daripada 7 tahun, maka kapan dengan sehelai baju dan 2 lapisan kain. Ini satu pendapat ulama. Tidak ada nah yang terai lah benda ni. Hatta tua pun baju tu mana tak ada nah yang sahih. Nah, ni kanak-kanak supaya juga. Maknanya kata dianya, sekiranya mayat itu kanak perempuan, mayat tu budak tina yang berumurnya kurang daripada 7 tahun. Umurnya tak sampai 7 tahun, maka kapannya dengan sehelai baju, kapal dia pakai 1 helai baju, selai baju dan 2 lapisan kain. Kain kapalnya 2, baju selai. Ini satu pendapat ulama. Jadi untuk kita seni kiranya supaya ramai-ramai lah, supaya tua. Hak tu tak ada khilaf gapo tu. Ini satu pendapat saja. Itu adalah nakalkan pada kitab Al-Wijazah muka 80. Ini sebagai maklumat pada kita. Dan rasanya kita ni ada buat dah tu pun 3 lapis juga kanak-kanak tu. Agak biasalah. Alhamdulillah. Habis itu, ini perkara yang ada hubungan dengan kafan. Yang kedua, orang mati di dalam ihram. Orang mati dalam buat ihram. Seorang muhrim yang berihram umrah atau haji adalah dikafannya di dalam kain ihramnya yang mana dia mati di dalamnya. Seorang muhrim yang berihram umrah atau haji, orang muhrim, orang buat haji, buat umrah atau haji, dia mati. Pergi buat umrah, dia mati. Supaya ni lah, kalau mati dalam ihram tu lah, mati dalam ihram tu, atau buat haji, duduk dalam ihram. Pergi Arafah, mati dalam Arafah dalam ihram. Adalah dikafannya di dalam kain ihramnya yang mana dia mati di dalamnya. Kapan kain ihram tu dah? Kapan kain itu? Jadi untuk kemudahan. Karena apa dia mungkin susah nak cari kain berlapis-lapis masa haji itu, boleh jadi ini kemudahan. Kalau ada maknanya ini adalah satu rahmat Tuhan lah pada hamba dia. Jadi beri kemudahan bagi orang yang kerja haji, kerja umrah, kalaulah mati dari ihram tu dikapalkan dengan kain ihram tu lah. Inilah yang diceritakan oleh Ahkamul Janaiz dalam muka 82. Sabda Nabi SAW pada seorang yang mati dalam ihramnya. Ini dalil orang mati dalam ihram. Nabi kata wa kafinuhu fi thawbaihi allazaini ahrama fihima. Itu hadis riwayat Sunan Nasa'i rakam 1906. Nabi kata wa kafinuhu fi thawbaihi allazaini ahrama fihima. Seorang mati dalam ihram, Nabi kata hendaklah kamu kafankan dia di dalam 2 kainnya yang dia berihram di dalam keluarnya. Kerana kita ihram ni kita pakai 2 orang lelaki ni. Maknanya hak bawah sah, lepas hak kita duduk sebelah tu sah. Jadi bila seorang mati ihram tu dikapalkan dia dengan 2 kain lah. Nabi suka kapal lagu tu.
Itulah maknanya sebagai maklumat pada kita. Kawan ini biasanya kalaulah di musim haji itu dia terkadang KJS sendiri itu cara, terkadang kita rakyat ni cara kita terserahlah. Terutamanya bila di Arafah tu paling susah sekali mati di Arafah tu. Dia kena KJS ambil pergi cara dulu. Wallahu alam lah apa ya aturan itu mungkin ada berlainan, wallahu alam. Itu adalah perkara yang keluar daripada perkara yang ada hubungan dengan kapan. Ini. Yang ketiganya orang mati syahid. Orang mati syahid. Orang mati syahid di dalam medan perang tidak dicabutkan pakaiannya yang mana dia mati di dalamnya. Bahkan ditanamnya bersama-sama pakaian itu. Ini adalah orang mati dalam medan perang. Orang mati perang dengan kafir kerana menegak agama. Bukan kerana lain tak. Kerana menegakkan agama. Ini dia kena kira panjang. Kena kira panjang. Hubungan dengan mati syahid ni hari ini kita susah juga nak hukumkan mati syahid bagi orang yang mati dalam medan perang pada hari ini. Terkadang dia mati itu kerana dasar tertentu, kerana tujuan tertentu dan sebagainya, maka perkara buat pada keliru pada kita untuk nak menetapkan syahid seorang itu. Orang mati syahid di dalam medan perang, dia mati dalam medan perang. Masa-masa tempur, masa perang dalam medan perang. Tidak dicabutkan pakaiannya yang mana dia mati di dalamnya. Bahkan ditanamnya bersama-sama pakaian itu. Tak cabut. Pakaian yang mati itu pakai ngatur dah. Jadi bukuh dengan hak tu dia. Pakaian dia tu dengan darah tu sekali itu, lepas tu nak kapal nak katuk katuk tu dengan kain putih lah atas tu, tapi hak dia tu duk pakai situlah. Dengan seluar dia, dengan baju dia, apa dia di situ sekali-sekali. Lepas tu kita nak bukuh hak putih dia. Hak tu tak boleh, pakai yasa tak boleh. Duk dengan darah situlah. Itu sebagai saksi bagi dia di akhirat esok. Ini nasbah bagi orang mati syahid dalam medan perang kerana agama. Perang kerana agama. Hak ni besar sekali ni. I'la kalimatillah untuk menegak agama. Bukan asabiyah, bukan perkauman, bukan kerana tu, bukan kerana tak. Kalau campur mengenai tu, hak tu dia kira suku pula tu. Tak boleh masuk dalam syahid yang mana Nabi telah menegaskan. Bahawa mati syahid tu mati orang mati li'ila kalimatillah untuk menegak kalimah Allah, barulah katakan mati syahid. Kerana agama. Sebenarnya Nabi SAW pada syahid Uhud, zammiluhu bidima'ihim. Hadis riwayat Nasa'i rakam 2004 2004. Sebenarnya Nabi SAW pada syahid Uhud, Nabi berceritakan hubungan dengan orang sahabat mati syahid pada perang Uhud. Perang Uhud di Madinah. Sebagaimana kita lagi ziarah itulah tu kubur syuhada Madinah tu. Itu puak mati syahid ni. Nabi kata zammiluhu bidima'ihim. Maksudnya selimutkanlah mereka itu dengan darah-darah mereka. Selimut bukuh darah-darah itulah. Tu je. Inilah orang mati syahid dengan kakan darah dia tu. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qatl Uhud an yunza'a anhum al-hadid wal julud wa an yudfanu bi dima'ihim wa thiyabihim. Ini hadis riwayat Abi Daud rakam 3134 dan juga Ibnu Majah rakam 1515. Nabi kata apa dia, Ibn Abbas kata amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qatl Uhud an yunza'a anhum al-hadid wal julud wa an yudfanu bi dima'ihim wa thiyabihim. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk menguruskan orang-orang yang mati pada peperangan Uhud supaya dicabut daripada mereka itu besi dan kulit dan ditanamkan mereka dengan darah-darah mereka dan pakaian mereka. Jadi ikut cerita Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya Nabi suruh buat terhadap syuhada orang mati syahid pada perang Uhud tu, suruh cabut hak besi-besi, ada besi tubuh dia, ada nak panah tubuh dia, cabut tu biarlah. Lepas tu kapal dengan darah-darah mereka itu, tanamkan mereka itu dengan darah-darah mereka dan pakaian mereka.
Pakaian mereka dah sekali, dengan darah dah sekali lah. Gapo ada tubuh mereka itu, hak mari di luar tu daripada besi, daripada peluru. Masa tu peluru tak ada lagi. Nah, maknanya anak panuh dan sebagainya. Jadi buat biar itulah. Lepas tu hak lain tu kain baju je tu ya, pakai selalu situ ada. Itu je. Itulah Nabi suruh buat terhadap syuhada Uhud. Masya-Allah. Kita tengok perang Uhud ni adalah perang yang kedua yang besar dah. Yang pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud. Inilah peperangan yang besar yang berlaku, yang mana Nabi SAW adalah bersama dalam dua peperangan ini. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubungan dengan beberapa perkara yang ada hubungan dengan kapan yang perlu kita tahu. Habis kita situ satu babak di tajuk yang mana kita bicara. Kita masuk pula pada tajuk seterusnya, iaitu perkara-perkara yang tidak warid pada mengkafankan mayat. Ini juga perkara yang ada hubungan dengan kafan mayat. Iaitu perkara yang tidak warid daripada Nabi pada mengkafankan mayat. Kita nak tahu perkara tak warid, perkara tak datang, tak ada riwayat daripada Nabi dalam mengkafankan mayat. Gapo dia kata? Ada beberapa perkara yang tidak warid di dalam sunnah pada mengkafankan mayat. Ada beberapa perkara tak ada warid daripada Nabi hubungan kafan mayat ni. Dalam persiapan kita nak kafan mayat tu tak ada warid benda ni. Apa dia? Yang pertama, mencelakkan mata mayat. Bawa nak kafan tu bercelak, berjanguk, tak ada dia. Ya ada kat kita tu. Bawa nak kafan tu bercelak, tak ada warid ni. Tak ada daripada Nabi SAW. Hal ini kita kira sendiri gitu, nak berjanguk itu berkali. Wallahu alam lah. Hak warid tak ada. Itu dia. Yang pertama. Yang kedua, menulis kalimah syahadah di dahi mayat. Ada juga tulis kalimah syahadah dengan celak tu, la ilaha illallah di dahi mayat tu. Tak ada warid juga tu. Tak kena tulis lah. Dia tak warid, tak kena tulis. Tak kena menyusah lah. Mau cari siapa yang pandai tulis, tak pandai tulis. Tak kena cari dah lah. Benda tak ada tu, ya seni. Kita benda tak ada, kita kacau nak buat tu susahnya. Tak ada, tak kena buat, seni dah. Tak kena menyusah ke apa. Yang ketiga, meletak kain tudung di atas mayat yang telah dikampankan itu dengan kain yang bertulis ayat Al-Quran, seperti kain ayat kursi dan sebagainya. Tak ada juga ni. Bo kata kafan mayat tudung siap ada dengan kain, ambil kain ayat kursi pula tudung nah. Nusa mayat lagi. Tak ada waris yang ini. Lama cari kain muhperia ada kain ayat kursi kena cari rata. Tak ada, cari susah menyusah. Pakai gapo kain boleh tudung, hak tu cukup, tak ada apa dah. Jadi kalau kacau pun dia tak ada waris benar tu. Nak kata ayat kursi ni tolong mayat tak ada dah, habis dah. Hijai mayat amal dia habis sekat tu dah. Hak ada laginya gapo khairat dia, wakah dia gapo, hak tu ada biak lagi. Hak nak buat baru tu tak ada dah, habis dah dia. Kalau buah kain apa dia ayat kursi pun dia tak masuk dah tu pun tak jadi dah. Itu adalah perkara yang ketiga yang mana tidak ada pada kafan mayat, yang mana kita tu perlu sedianya, tidak ada. Yang keempat, menuliskan doa di atas kain kafan. Ya ada juga. Setengah tempat tulis doa atas kain kafan. Tempat kita tak ada ni berkali. Bagi tempat dengan Arab ni ada juga tulis doa atas kain kafan. Ya benda bid'ah, ya boleh timbul belaka di mana-mana pun. Benda tidak ada ni. Ya kira agak tulis doa. Doa ni boleh doa, boleh dipanjangin sikit berkali masuk kubur tu. Agak dia tu. Jadi nak kiyah nak kira dengan otak kita. Ya bukan gitu dak lah. Tak ada lah. Maksudnya menuliskan doa di atas kain kafan tidak ada. Yang kelima, menghiaskan jenazah. Menghiaskan jenazah. Kita nak janguk jenazah, janguk mayat, tak kena janguk apa. Biasa. Kafan sudah tu katuk kain, tak tahu ngusung lagi sebagaimana kita lalu dah tu, tak ada apa, cukup. Tak ada kena janguk apa dak dah. Terkadang janguk lagi itu ini buah bunga apa itu, tak ada kena gapo dah. Itulah maknanya dalam syariat kita. Alhamdulillah syariat kita ni mudah.
Kau mati pun tak ada banyak mana lah habis duit tu. Ya habis duit gapo ya sengotinya. Satunya upah orang gali kubur. Tu hak besar ya. Hak agak terbesar sikitnya. Lepas tu kalau lah benar lagi tu, kalau mandi tu kalau bolehnya maknanya kita tabarruk. Kena boleh pahala mandi banyak tu. Kalau lah orang nak kena bayar, kita bayar tak apa. Usaha mayat sepa juga. Itu kelebihan usaha mayat tak ada suku. Kalau orang kata kena upah usaha. Jadi benda hak beruri. Benda hak penting. Itu saja. Ya tak ada banyak mana lah kira tak. Dia tak kena habis tu habis ni tak ada banyak. Beli kain ke kapal koda tu. Kada persiap dia. Banyak tu. Ada pun orang yang bukan Islam ni. Parok pun ya. Parok lah. Long saja tu 4,000 dah. Long saja. Janguk nak gapo apa tu macam-macam banyak lagi. Na'udzubillah. Tu bukan Islam kita lah. Kalau kita kecewa pun sepuluh lima tu pula. Tu sawak sepuluh lima. Kita buat cara kita. Kita ada suku dah. Siap dah kita. Sepenuh dah. Cukup murah. Cukup senang. Alhamdulillah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian hubungan dengan perkara yang tidak warid pada mengkafankan mayat yang patut kita tahu dan supaya kita dapat mengelakkan daripada benda tu supaya kita tidak gelincir masuk dalam perkara bid'ah dalam agama pula dalam benda hak tak ada berat mana tu. Baiklah kita pergi pula pada tajuk seterusnya yang ada hubungan dengan kafan mayat dan perkara yang sebelum sampai pada kita nak semaya tu ialah dibawa jenazah menuju ke tempat solat. Kita bawa jenazah pergi pada tempat semaya. Setelah selesai mayat itu dikafannya dan dimasuknya ke dalam kayu pengusung, maka dikeluarnya daripada rumahnya untuk ke tempat solat dan seterusnya ke kubur. Jadi biasalah ni benda hak segi amali kita ni, kafan siap bakar dah, maka waktu baik mayatlah daripada rumah nak pergi tempat semaya. Lepas tu akan pergi pada kubur pula. Maka di sini ada beberapa masalah yang berhubung dengan pengeluaran mayat daripada rumahnya, tanggungannya dan ikutinya yang mana tidak sabit dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak tahu juga waktu nak tubik mayat tu kadang ada juga pita orang kita nak buat ni. Jadi kita nak tahu kata hak tu ada ke tak ada dalam sunnah Nabi. Dalam sunnah ni ada ke tak? Ya ada agak cara ni lakah ni ada juga kadang tu. Tapi alhamdulillah kalau ni maknanya kau tak ada dah. Jadi ada beberapa masalah yang berhubung dengan pengeluaran mayat, hubungan tubik mayat ni daripada rumahnya, tanggungnya, maknanya nak usung dia ikutinya dia turut mayat yang mana tidak sabit dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara tak sabit. Apa dia kata antaranya? Satu, menanggung atau mengusung jenazah dengan berlangkah 10 langkah dari setiap pihak yang 4. Menanggung atau mengusung jenazah dengan berlangkah 10 langkah dari setiap pihak yang 4. Ya ada juga ni tempat-tempat ni. Ya pesing kira masing-masing ni ya boleh kira belakang lah. Tempat kita apa langkah tak tahulah. Tapi negara ni ada juga. Ya langkah 10 langkah. Hadap dapat 10, hundur belakang 10, gi kanan 10 langkah, gi kiri 10 langkah. Maknanya ya buat piti dulu nak tubik gi nak usah mayat gitu. Mah kita apa langkah dulu. Ada juga mah kita kata tak ada. Tapi dia tak supa ya pesi pakat dia kira masing-masing ni. Negeri dia mah kira besen tu ni kita kira besen ni. Bagai tu bagai tak ada. Pokok tak ada. Lepas tu sudah kau usung tubik mudah-mudah itulah. Tak payah gapo kali. Tak ada piti-pitang gapo dah. Itu satu pada perkara yang mana tidak ada dalam kita tu nak usung mayat tubik ada umur. Yang kedua, melazimi pada memulai membawa jenazah itu dari sebelah kanan. Kena waktu tubik kanan dulu. Tak lazim waktu. Kata kena waktu tubik kanan dulu. Tak lazim. Kanan kiri buat tubik ialah. Tak ada apa. Mulai mana mudah tubik ialah. Usaha mayat tu. Tak ada kata nepiah kanan dulu dan sebagainya. Tak. Yang ketiga, melamat di dalam perjalanan tanpa mesegeranya. Kita buat lambat jalan. Dalam sunnah ni dia kena pergi cepat usaha mayat ni.
Kita sekali nak lamak tu tak boleh, tak ada. Jadi kalaulah kita melamak tu maknanya masuk dalam kita buat kerja benda yang mana tidak ada sunnah, tidak ada waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaum muslimin dan muslimat sikit sebanyak perkara yang mana tidak ada sunnah dalam kita tu, tanggung mayat atau keluar mayat pada umum. Benda ni ya akan ada ataupun adanya benda ni berlain ikut berlainnya tepat. Ya masing-masing ijtihad tak supaya berlaku ada. Tepat tu buat besen tu, tepat ni buat besen ni. Jadi kita buat cara biasa. Lah mana biasa, hak tu hak kena. Tak ada piti-pitang apa dak dah. Baiklah, itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian hubungan dengan keluar jenazah. Dan seterusnya, tajuk kita seterusnya ialah letakkan jenazah di tempat solat. Ni kita tasawur tu be mayat pada rumah. Tak ada gapo, tak ada be, tak ada gapo pada rumah, tak ada gapo. Ni. Jadi tu be lagi bagi tempat semaya, bagi tempat semaya. Maka bila jenazah itu sampai ke tempat solat, musalla atau masjid, tak ikhlas di musalla ataupun di masjid, bagi tempat nak semaya, maka bagaimanakah diletakkan jenazah tu? Ni ada juga ni. Lagu mana letak jenazah? Nak letak jenazah lagu mana? Jawabnya, tidak dijumpai dalam sunnah yang jelas lagi sahih tentang perbezaan pada meletakkan kepala mayat lelaki atau perempuan dari sebelah kanan imam atau kirinya. Ya ada kat tempat kita ni. Jadi nak letak mayat tu pala lek mana? Kalau tino pala lek tu, kalau jatuh pala lek kini, lek ni dan sebagainya. Tidak ada waris hak ni. Tak ada waris. Tidak ada waris yang datang daripada Nabi yang membezakan letak kepala tu lek kanan ime ke lek kiri ime ke. Tak ada. Yang kepala lek kanan ime, kepala lek kiri ime, tak ada waris benda ni. Jadi apa yang secara umum lah, secara umumnya iaitulah Nabi tu yuhibbut tayammun, maknanya suka lek kanan. Setiap kali tu suka lek kanan. Maka jenazah kita dan mayat kita yang mana akan duduk dalam kubur tu lek kanan lah. Ya ada muka kanan. Maknanya kanan tu duduk sebelah lek kebelah lah, kira tak? Maknanya hak tu secara umum. Cara waris datang menteksiskan dan membezakan benda tu tak ada. Tak ada. Sebab tu dia letak paling letak lah kita semaya sudah. Dia. Terkadang letak paling tu tak kena pusing semula pula. Tak kena pusing pula lah ke mana apa, kita semaya sudah. Karena benda tu tidak ada waris. Lah mana pun tak apalah, mari kita sah. Sekiranya banyak tekan gapo lah, dia mata paling paling gilah lah. Benar tak ada waris. Itu. Baiklah, itulah kaum muslimin dan muslimat hubungan dengan letak mayat pada tempat solat. Dan seterusnya, tempat berdiri imam solat pada diri jenazah. Ini penting. Tempat berdiri imam pada solat jenazah. Tempat imam itu berdiri pada semaya jenazah ni, imam itu berdiri di mana? Bila letak jenazah dah, lepas tu imam berdiri di mana? Setelah jenazah diletaknya di tempat solat, maka imam mengambil tempatnya sebagai berikut. Ini imam di tempat semaya sebagai berikut. Jadi imam, sekiranya jenazah itu lelaki, maka imam berdiri berbetulan kepala jenazah itu. Kalaulah mayat tu lelaki, terimegi diri betul dengan kepala jenazah, kepala jatuh. Kalau mayat tu lelaki, jadi itu tempat imam. Riwayat daripada Abu Ghalib Al-Khayyat katanya, Syahidtu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu shalla ala janazati rajulin faqama inda ra'sihi falamma rafa utiya bi janazati imra'atin min Quraisy faqila lahu ya Aba Hamzah hadhihi janazah fulanah ibnati fulan fasalli 'alaiha fasalla 'alaiha faqama wasataha wa fi riwayah inda ajizatiha. Ini hadis riwayat Sunan Abi Daud rakam 3194 dan juga Tirmizi rakam 1035
dan Sunan Ibn Majah rakam 1494. Ini riwayat pada Abu Ghalib, dia kata, saya ikuti bersama Anas bin Malik. Saya ikuti bersama dengan Anas bin Malik, ia bersolah ke atas jenazah seorang lelaki. Anas mayat atas jenazah lelaki, maka beliau berdiri di kepalanya. Jadi Anas diri di kepala mayat lelaki itu. Manakala ia mengangkat, maka dibawa datang pula jenazah seorang perempuan Quraisy. Bila mayat lelaki ni sudah mayat, hari pula mayat lagi pula. Hari mayat yang kedua tu mayat perempuan. Lalu dikata kepadanya, orang-orang pada Anas kata, wahai Aba Hamzah, ini jenazah Fulanah binti Fulan. Ini jenazah Fulanah, nama Fulan bin Fulan lah. Nama Aisyah kan, nama Fatimah kan ada. Maka hendaklah engkau bersolah ke atasnya. Hendak kau semaya, suruh Anas maya. Lalu beliau bersolah ke atasnya dan beliau berdiri di tengah tubuhnya. Jadi dia berdiri di tengah tubuh. Jadi kalau mayat lelaki itu maknanya semaya duduk di kepala dan mayat perempuan itu semaya duduk di tengah. Tengah tubuh mayat dia. Tengah tubuh jenazah. Itu satu hadis. Riwayat daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu katanya, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa shalla ala ummi Ka'b matat wa hiya nufasa faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shalah 'alaiha wasataha." Hadis riwayat Bukhari rakam 1331 dan juga 332 dan Sahih Muslim rakam 87 dalam dikurangkan 964 dan juga Tirmizi rakam 1036. Kata Samurah bin Jundub, saya bersolah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda bersolah ke atas Ummu Ka'ab. Jadi Samurah bin Jundub kata dia semaya belakang Nabi, Nabi itu semaya atas mayat Ummu Ka'ab yang mana dia mati dalam keadaan bernifas, mati beranuk lah, mati beranuk. Maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersolah ke atasnya di tengah-tengah tubuhnya. Jadi Nabi semaya di tengah tubuh perempuan tu. Jadi di mayat lelaki kita semaya duduk di betul kepala, kalau mayat perempuan kita semaya duduk tengah, betul tengah tubuh perempuan tu. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hubungan dengan apa dia jenazah setelah kita kapan, setelah kita bawa dia ke tempat semaya dan setelah kita letak dia, maka itulah apa dia kedudukan tempat tempat imam duduk, iaitulah dia duduk di kepala bagi lelaki dan di tengah bagi perempuan. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hubungan sebanyak hubungan dengan jenazah untuk kita dapat maklumat pada hari ini, dan rasanya hal jenazah kita cukup sekat ni hari ini insya-Allah, dan kita akan sambung perjalanan hadis pula sikit-sikit insya-Allah supaya dimaklum-maklumat pada kita bersama insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, marilah kita ikuti pula perjalanan hadis kita dalam hadis 40 hidangan ruhi. Kita adalah hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15. Tajuknya kuatkan pegangan sunnah. Kuatkan pegangan as-sunnah. Tajuk hadis kita hari ini adalah hubungan dengan menguatkan pegangan sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahdatha qaumun bid'atan illa rufi'a mithlaha min as-sunnah. Fatamassukun bi sunnatin khairum min ihdathi bid'atin. Hadis riwayat Imam Ahmad juzuk 4 muka 105. Masya-Allah, hadis cukup molek. Nabi kata, ma ahdatha qaumun bid'atan illa rufi'a mithlaha minas sunnah. Fatamassukum bis sunnah khairum min ihdathi bid'atin. Maksudnya tidak mengada-ngada ataupun mereka-reka oleh sesuatu kaum akan sesuatu bid'ah,
Melainkan diangkatkan ataupun dihapuskan suatu sunnah yang seperti itu juga. Maka berpegang teguh dengan sesuatu sunnah itu terlebih baik daripada mengadakan bid'ah reka-rekaan. Nabi beringat benar ni dalam masalah kita mengadakan bid'ah ni. Nabi kata tidak mengada-ngadakan, mereka-rekahkan oleh satu kaum akan satu bid'ah. Tidak rekah satu kaum akan satu bid'ah. Kalau mereka merekahnya, maka mereka diakadkan, dihapuskan suatu sunnah yang seperti itu juga. Maknanya kalaulah buat rekah terbit satu bid'ah, maknanya hapus satu sunnah. Apa tak? Jadi kalaulah kita tu rekah satu sunnah, satu bid'ah naik, berarti kita tu mematikan satu sunnah. Sebab kita buat bid'ah naik ni. Kalau itu Nabi kata pertama sukun bisunnatin khairum min ihdasi bid'atin, maka berpegang teguh dengan sesuatu sunnah itu terlebih baik daripada mengadakan bid'ah rekaan. Pegang satu sunnah lebih baik pada buat bid'ah, Nabi kata. Kita pegang satu sunnah lebih baik pada buat bid'ah. Kalau gitu tu sah rekahlah benda bid'ah ni. Karena bila murekah benda bid'ah berarti muakad bid'ah, menghidupkan bid'ah dan mematikan satu sunnah. Tu ya. Ya, terkadang sunnah ni sebagian saya katakan dulu ataupun bid'ah ni ya ada bid'ah hak lawan sunnah, pesen sunnah tak kena buat. Lepas tu bid'ah pergi buat, maknanya kita akad ke bid'ah, hilang sunnah. Sunnah tak kena buat, kita pergi buat, maknanya kita menghidupkan bid'ah dan mematikan sunnah. Pas kita buat bid'ah ni, kita kata molek. Ya, orang buat bid'ah tu khususnya bid'ah dalam amal ibadat ni molek belaka. Rasa molek belaka, tapi bila tidak waris pada Nabi katakan bid'ah benda tu. Jadi bila kita menghidupkan benda ni, maknanya kita matikan sunnah, tak kena buat tu. Nampak tak? Kita tengok dalam keterangan lebih kurang dalam intisari atau pengejaran pada hadis ni. Bid'ah ialah suatu rekaan dalam agama yang tidak pernah dilakukannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara itu adalah dicela dan ditolak dalam agama Allah Subhanahu. Bid'ah ialah suatu rekaan dalam agama yang tidak pernah dilakukannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata bid'ah. Bid'ah satu benda rekah dalam agama yang mana Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah buat. Kalau Nabi pernah buat dah, Nabi tinggal, masih lagi jadi sunnah macam mana solat tarawih dalam masjid. Nabi buat 2-3 malam, betul Nabi tinggal. Karena sebab Nabi tinggal, takut Allah fardukan. Takut Allah fardukan atas umat ni, jadi keberatan atas umat. Nabi ni orang yang kesian pada umat dia, kasih dia kesian, takut nyayang pada umat dia. Nabi semaya tarawih dalam masjid 2-3 malam, betul Nabi beradu. Beradu tu takut Allah fardukan semaya tarawih atas umat dia dalam masjid, lepas tu jadi keberatan atas umat. Beradu. Lepas tu pakai ahmiyat tarawih masing-masing. Pada masa Nabi, maya masing-masing. Pada masa Bakar, maya masing-masing. Masa Umar pun, semaya masing-masing juga satu ketika. Lepas tu Umar tengok, nampak masing-masing semaya tu stupuk, maya tarawih tu. Jadi, nampak tak molek. Umar minta hipun sekali. Berismai jemaah sekali pula. Jadi daripada tak jemaah, lepas tu pergi jemaah sekali tu, kalau kira nampak tu benda rekah tu. Benda rekah tu. Sebab tu dia kata nikmatil bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah hak ni. Sebab apa? Bid'ah hak ni ia bukan bid'ah dari syarat dak, bid'ah segi kecek pe kata baru buat. Padahal benda ni Nabi buat dah dulu. Nabi tinggal tu tak takut fardu. Sekarang ni Sayyidina Umar hidup semula tu kerana tak bimbang dah kata nak fardu semula sebab syariat habis dah.
Wahyu tak turun dah. Jadi Sayyidina Umar menghidupkan semula hak Nabi beradu dulu, hak Nabi bimbing dulu. Sayyidina Umar hidup semula ni, hak ni tak kata bid'ah syarak dak ni. Jadi hak ni tak bid'ah. Jadi hak bid'ah ni hak Nabi tak usah buat dalam bab ibadat ni. Dalam bab ibadat ni Nabi tak usah buat. Maka itu katakan bid'ah. Adapun dalam bab dunia ni, hak ni tak ada kata tak ada apa. Ada. Dalam bab dunia Nabi kata antum a'lamu bi umur dunyakum. Mu lebih tahu dengan urusan dunia kamu. Ada. Mu tak ada urusan dunia kamu. Itu urusan dunia. Ya sebab hadis ni sebab satu ketika Nabi tengok sahabat ni, setengah sahabat ni dia duk dia panggil duk kahwin, duk menikah pertama dia tu. Ada. Duk tabik pertama dia tu. Dia pertama je kena ambil hak jatah boleh tina. Ada. Barulah dia nak buah molek. Lepas Nabi kata, Nabi tegar. Nabi tegar. Lepas Nabi tegar tu dia mau tak buat. Lepas tak dapat tu buah tak molek dah lah. Dia mengamuk Nabi larang. Nabi tegar itu. Lepas tu bila buah tak molek tu dia mengoyak Nabi, tak adil kata apa ni? Ada. Nabi kata antum a'lamu bi umur dunyakum. Mu lebih tahu dengan urusan dunia kamu. Mu lebih tahu. Jadi bagi dunia ni tidak kata ke bid'ah. Lama kata tak boleh naik apa tu beh hari ni. Nabi tak usah naik apa tu beh. Bid'ah tu urusan dunia. Kata kosong Nabi tak usah naik. Jadi helikopter Nabi tak usah naik. Kapal air Nabi tak usah naik. Dan sebagainya. Kata api Nabi tak usah naik. Tak boleh naik kita. Bid'ah habis. Okey. Itu urusan dunia. Ini urusan yang menjadi bid'ah ni dalam bab ibadat. Dalam bab ibadat. Kalau itu bid'ah ni adalah perkara rekaan dalam agama yang tidak pernah dilakukannya oleh Rasulullah SAW. Nabi tak usah buat. Nabi tak usah buat. Itu kata bid'ah. Nabi tak biasa semaya puasa ni. Gaya ni. Tak ada. Pas kita suruh manusia semaya. Ambil nahdana. Semaya jemaah. Semaya tersebah. Semaya gapa tu. Hal ni kata bid'ah ni. Hal ni bid'ah. 100% hal ni. Diri semaya tersebah ni tak apa. Dia mahu semaya sesuai. Okey. Tapi pada orang yang semaya jemaah tersebah tu, hak tu bid'ah. Tak ada. Baru timbul je. Bid'ah sungguh-sungguh hak ni. Bid'ah mentah-mentah lah ni. Baru timbul je. Ya dia. Sekitar 20 tahun itu ya baru. Tak ada dulu. Mana ada tempat kita pun. Pahala ni kalau tak pergi, ustaz apa tak mahu tersebah. Kau tu ada. Hak tak pergi tu dia teruk. Hak pergi tu dia molek. Na'udzubillah min zalik. Ni panggil bid'ah ni. Maka perkara itu adalah dicela dan ditolak dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tolak benda ni. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fa huwa raddun." Hadis riwayat Bukhari rakam 2697. Maksudnya sesiapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama kami ini perkara yang bukan daripadanya, maka ia ditolak. Nabi kata siapa yang mengada-ngada, rekoh-rekoh buat satu perkara dalam urusan agama, dalam bab agama, ya rekoh-rekoh buat, tepa mari perkara yang bukan daripadanya, perkara tak ada, ya kacau buat. Kacau buat tak ada. Bagai tak ada. Sahabat tak usah buat, Nabi tak usah buat dah. Ada. Tu. Pakak likung kubur bakal baca kereta kubur Nabi buat bila biasa itu. Nabi buat bila biasa itu. Nabi pada sahabat baca kubur ke Quran. Tak ada. Ini ibadat ni, ibadat. Hak tak ada biasa ni kata bid'ah ni. Hak buat biasa ni kata bid'ah ni. Benar tak ada sengoti. Cari cara nak kobek hadis dengan Nabi pada sahabat tu bakal atas kubur bakal Quran tak ada ni. Na'udzubillah min zalik. Jadi inilah maknanya rekoh-rekoh suatu dalam urusan agama kami perkara yang bukan daripadanya. Ini bukan daripadanya. Baca Quran tak boleh ke? Baca Quran boleh. Lama kata tak baca Quran. Baca Quran boleh. Tapi cara dia mau baca Quran itu tak ada. Dia baca dumah, dia baca lagi lah sekali khotbah sehari pun.
Tak ada apa tu. Dia nak buat kira kata coklat tak boleh ke? Tak ada kira situ. Quran boleh, tapi cara tu bukan boleh macam itu, tak ada. Maka sesiapa mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama kami ini, perkara ia bukan daripadanya, bukan pada agama, maka ia ditolak. Bukan tolak. Perkara itu ditolak, tak terima. Ditolakkan perkara bid'ah itu bukan terbatas hanya pada rekaan sahaja, bahkan beramal dengan amalan bid'ah itu juga ditolak. Jadi tolak dan perkara bid'ah ni bukan sekadar kata rekah tu tolak. Buat tu pun tolak juga, tak terima juga. Kita buat benda bid'ah tu. Hari ni kita rekah, kita tepa tu baik. Benda tak ada kita tepa. Tu mana rekah. Tepa tu tak boleh dah. Buat pula mikir tepa tu tak boleh juga. Sebab Nabi sekat dah. Man amila amalan laisa alai amruna fa waraddun. Riwayat Muslim rakam 4590, maksudnya sesiapa yang beramal suatu amalan ia bukan daripada amalan kami, maka ia tolak. Siapa yang buat amalan ia bukan daripada amalan kami, tolak benda tu. Faham tak? Jadi dua hadis inilah yang merupakan asas dalam nak menolakkan benda bid'ah. Jadi terkadang orang buat bid'ah ni dia tanya, ada dalil ke kata tak boleh tu? Ada dalil kata tak boleh? Nabi ayat kata tak boleh ke? Ripu macam Quran atas kubur tu misalnya. Ada. Semaya jemaah, semaya tersebih jemaah tu di masjid apa hari raya ni tu. Dia mah ada dalil ke kata Nabi tak boleh tu? Dia nak cari dalil benda bid'ah ni, so-so tak ada. Nabi tolak siap dah. Siapa rekah buat benda bukan agama ditolak. Siapa buat benda bukan agama ditolak. Itu dalil dia. Faham tak? Hadis ni dia jadi apa dia dalil yang kuat. Untuk menolakkan dakwaan-dakwaan orang nak pada dalil bagi perkara bid'ah. Ya benda bid'ah ni tak ada dalil baru benda baru buat. Nabi doyak bila baru dia baru nak buat lah ni. Nak cari hadis Nabi 140,000 tahun dah dia nak buat tahun lah ni. Bid'ah. Nabi dah no. Sebab tu Nabi tolak dia dah. Siapa rekah benda ni bukan pada agama tolak. Siapa buat benda ni bukan agama tolak. Sudah Hak tu boleh pakai sampai kiamat tu. Ada tak? Itu yang mudah itu. Jelas tak? Ya, kalau kita tengok daripada asratus sa'ah dan sebagainya, alamat-alamat kiamat ni bahasa dia dah. Jadi bagi orang yang duduk di akhir zaman yang nak pergi sunnah ni, dia supaya pergi ala jamrah, pergi bara api lah benda ni. Ya ada kesusahan, ada macam-macam kucikkan. Sebab tu Nabi pun ingat dah. Nabi pun ingat dah. Nak pergi sunnah ni adalah kena sabar. Kena sabar. Kerana sebab di akhir zaman ni puak bid'ah dia kuat. Dia boleh kuat puak bid'ah ni, dia benar pakai otak dia, pakai mengikut dia kena dia boleh cari cucuk dia tu. Ni. Lepas tu kalau ada seorang dua kena seorang tak moyok situ apa tak boleh bahasa dia dah. Ini Nabi beringat dah kita. Nabi tahu dah benda tu pada kita. Akan lahir benda tu. Inilah dua hadis ni patut kita jadi dalam ingatan kita sebagai sebagai asas dalam kita menolakkan benda-benda bid'ah yang baru timbul. Bagi orang yang nak dalil, nak menolak benda bid'ah di atas nah benda tu, hak dia buat tu, dia tak ada sosok. Sebab benda baru buat. Dalil inilah yang kuatnya untuk menolakkan perkara yang mereka rekah buat dan mereka sedang beramal. Nauzubillah min zalik. Yang kedua, bid'ah dan sunnah adalah dua perkara yang amat bercanggah dan bertarung antara keduanya. Berlawan, sunnah dengan bid'ah berlawan. Dengan itu sekiranya didapati sesuatu kaum mengada-ngadakan suatu bid'ah, maka berarti mereka telah menolakkan satu sunnah
dan menempatkan. Dia ada muzakirah menempat tu buat tambah ming sekor dah, bukan menempatkan ada ming sekor lepas ada nun tu. Dia silap tabuk dia tu. Ada muzakirah ni mana lain lah, menepat dengan menempat tu mana lain tu. Tu mana lain tu. Kalau mana menepat tu salah dah erti maknanya. Mana kita buat tepat kena atas butir. Tu mana tepat. Menepatkan mana kena atas butir. Bukan. Menepatkan maknanya ni kita nak kata nak tukar sunnah. Buat naik bid'ah, ambil apa dia? Buat bid'ah, buat sunnah. Jangan ambil sunnah, ambil bid'ah letak tempat sunnah. Buat sunnah, ambil bid'ah di tempat di situ, tempat sunnah tu. Jadi maka berarti mereka telah menolakkan satu sunnah, tolak satu sunnah dan menempatkan bid'ah di tempat sunnah tu. Ambil bid'ah letak tempat sunnah. Buat sunnah tu ambil bid'ah letak. Apa tu dia pakai bid'ah sudah sepanjangnya. Tolak bid'ah. Ini tolak sunnah. Ambil bid'ah. Dengan itu maka hilanglah satu sunnah dalam hidup ini umat. Mana hilang satu sunnah? Jadi bila kita menghidupkan bid'ah, mati sunnah. Hidup bid'ah, hilanglah satu sunnah. Jangan lagu tu. Kerana telah diambil tempatnya oleh bid'ah itu, oleh bid'ah tersebut. Sebab bid'ah ambil tempat dah. Tolak sunnah, ambil bid'ah teratas. Lepas tu dalam masyarakatnya ada bid'ah itu. Itulah yang mana Nabi kata, tidak mengada satu kaum ke bid'ah, mereka diakadkan sunnah seperti itu juga. Lepas tu pergi dengan sunnah lebih baik pada mengadakan bid'ah. Nampak tidak? Yang ketiga, di hujung hadis ini Rasulullah SAW menyatakan kedudukan as-sunnah di kalangan perkara-perkara bid'ah dengan menjelaskan bahawasanya berpegang teguh dengan sunnah itu adalah terlebih baik daripada mengadakan bid'ah. Maka perkara bid'ah adalah tetap menjadi bid'ah walaupun dilihat baik oleh manusia, kerana dia adalah suatu perkara yang dicela dalam agama dan dimurkai oleh Allah Subhanahu. Di hujung hadis ni, hadis yang mana ada sama kita ni, hak Nabi kata, pertama sukun bis sunnah khairum min ihdasi bid'atin. Di hujung hadis ini Rasulullah SAW menyatakan kedudukan sunnah di kalangan perkara-perkara bid'ah. Nabi menyatakan kedudukan sunnah dalam kalangan bid'ah tu lah mana sunnahnya, kedudukan sunnah lah mana, dengan menjelaskan bahawasanya berpegang teguh dengan sunnah itu adalah terlebih baik daripada mengadakan bid'ah. Pegang teguh, pegang kejak dengan sunnah lebih baik pada kita tu buat kerja bid'ah. Sebab tu duduk dengan sunnah. Duduk dengan sunnah. Lebih baik pada kita tu apa dia buat kerja bid'ah. Maka perkara bid'ah adalah tetap menjadi bid'ah. Ya, perkara bid'ah tetap bid'ah. Ini kerana hak tak ada dalam agama, tak ada dalam agama situ. Kalau kita mengadalah mana pun, ya bukan ada dalam agama, tak ada. Kaca dah buat apa, ya tak ada. Tak ada situ. Itu dia. Maka perkara bid'ah adalah tetap menjadi bid'ah walaupun dilihat baik oleh manusia. Walaupun dilihat baik oleh manusia. Memanglah, terutamanya bid'ah dalam agama, dalam ibadat ni, semua manusia tengok molek lah. Bid'ah dalam ibadat, manusia agak tak molek. Sebab apa? Ya ada dengan zikir, ada dengan baca ke apa. Tak ada nyanyi, tak ada donteri ke apa kali. Tak molek ke? Baca Quran dengan donteri mana molek? Ada. Cakap molek baca Quran. Lepas tu bid'ah kat mana? Tu buku. Ada. Faham tak? Tapi tak ada sunnah, dia kecewa. Ada. Nauzubillah min zalik. Jadi bid'ah tetap bid'ah walaupun dilihat baik oleh manusia. Saya tengok molek. Tak ada apa molek. Tapi bid'ah. Orang semaya jemaah hak jemaah apa dia? Semaya tasbih jemaah hari raya ni, ngera tak semaya, duk jongok rumah tu mana molek. Hak ni pergi sejik lagi, semaya lagi, dia duk rumah ketupat. Ada? Mana molek? Ada? Yang molek lagi semaya ngah. Ada? Pada rumah tu. Tak. Tapi perbuatan itu bid'ah. Bid'ah. Tak buat tu sunnahnya. Ya tak nampak sunnah macam tak buat tu. Dia akan tupak rumah, dia akan roti rumah.
Dia pelagang nak semaya. Mana nak semaya? Cerak lah. Tu tanya siapa dia apa. Ada. Dia kata nak semaya. Tapi cara dia tu bid'ah. Agama tak ada macam tu. Dan maya-maya terbiasa orang. Maya di rumah tak ada apa. Ada. Walaupun ada khilaf kadang-kadang orang tak apalah. Khilaf tu. Tanggung atau milis semaya. Ada. Faham tu tak? Jadi mana perkara bid'ah ni tetap bid'ah walaupun dipandang baik oleh manusia kerana dia adalah suatu perkara yang dicela dalam agama, perkara dicela dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Murih bukan tak murih. Tak kena kepada bid'ah ni. Nauzubillah min zalik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Dan Sunan Ibnu Majah rakam 48. Nabi kata wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Maksudnya jauhkanlah kamu daripada perkara-perkara rekaan. Nabi suruh jauh. Iyyakum muhdatsatil umur. Jauhlah daripada benda rekaan. Jauh daripada benda yang rekah dalam agama ni. Bid'ahlah berekah ni. Karena seburuk-buruk perkara itu ialah perkara rekaan. Seburuk perkara rekah. Seburuk perkara rekah. Ini perkara yang buruk rekah ni. Dan setiap perkara rekaan baru itu adalah bid'ah. Perkara rekah dalam agama ni adalah bid'ah. Jauhkanlah pada benda itu. Dan setiap perkara bid'ah adalah sesat. Perkara bid'ah sesat. Nabi royak dah. Setiap perkara bid'ah sesat. Apa kita kacau ke apa tu? Nabi royak. Nah, kalau tu kita klik pada sunnah. Klik pada ajaran sunnah. Seni. Ya terkadang kita manusia ni dalam pergi agama ni, semua tu dakwakan kita ni klik pada kitab dan sunnah. Kata kita ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Berdasar pada Quran dan hadis. Tapi bagi nak amal dengan hadis itu, jadi biasa lain pula dah. Biasa lain pula dah. Buat nak amal dengan hadis ngerti itu, jadi waktu kaum sesat, waktu kaum muda, dan sebagainya. Jadi dia pelik-pelik kita ni. Diri kita nak kata kita ni ahli sunnah wal jamaah pergi Quran dan hadis. Berapat tu pergi Quran dan hadis, tu kaum muda tu gini sebagainya. Nauzubillah min zalik. Jadi bila orang terik sikit dari pergi sunnah, pergi hadis Quran, tak boleh lah. Tak pergi ulama tak apa. Kita diri dakwah tu kita pergi Quran dan hadis. Beroyak Quran dan hadis, tu kaum muda tu gitu, tu gini sebagainya. Nauzubillah min zalik. Ini maknanya tak tahu kita dia peling ke mana tak tahu juga kita ni. Jadi tak serupa dengan kita kata, dia tak serupa kita yang mana kita tu nak laksanakan. Nauzubillah min zalik. Sebab tu maknanya kliklah kita kepada ajaran sebenar. Kita minta adinal haqqan warzuq tiba. Minta tunjuk benar-benar tu nampak benar dan boleh kita buat. Hidayah pula kita buat. Wa adinal batilah. Kita tunjuk benar batil tu nampak tak batil benar tu. Warzuq tiba istinabah dan minta tu rezeki kita ataupun hidayah kita tu tinggal benda tu, jauh ke benda tu. Itu besar doa kita tu. Minta benar-benar nampak tak benar boleh kita ikut dan nampak tunjuk ke benar salah, kata itu benar salah dan dapat kita tinggalkan. Ini besar sekali. Itu dia. Jadi kalau semata dakwah kita dan kita tak laksanakan tu jadi satu panhas, satu masalah. Oleh itu mari kita sama-sama berdoa semoga Allah Taala hidayah taufik pada kita bersama insya-Allah dapat kita hidup kita jadi ibadat kepada Taala kerana kita ni nak cari akan kembali pada Allah Taala dan kita akan berjumpa dengan Dia dan di sanalah Allah akan hisap pada kitanya. Dan segala amalan manusia terserahlah kita pada Allah Taala lah. Kita sendiri serah pada Allah Taala, hal lain serah pada Allah Taala juga. Kita mana gapo. Jamanya pada zahirnya dalam benda tu adalah kita mengikut apa yang mana datang daripada Nabi. Nabi kata benda tu bid'ah. Lepas tu cara mana antara bainahu wa bainallah, antara dengan Tuhan terserahlah. Kita minta semoga kita duduk pada husnul khatimah, hak tu besar. Tak pada husnul khatimah, tak pada elok kesudahan hidup kita tu dalam mati yang baik. Itu besar pada kita insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubungan satu hadis yang mana ada sama kita hari ini, hubungan dengan kuatkan pegangan sunnah.
Kita kuatkan pergi sunnah, insya-Allah kita tu akan hidup dalam baik insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.